أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan sidang para pendengar Radio IKIM pada malam yang berbahagia ini. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama di dalam ruangan tadabbur, di dalam ruangan tadabbur yang diadakan pada setiap minggu yang bertujuan untuk melihat rahsia-rahsia pengajaran-pengajaran besar yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang menjadi panduan kepada umat Islam dan kepada seluruh manusia pada hakikatnya. Pada malam ini saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Rushdi Ramli daripada Jabatan Fiqh dan Usul Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Saya akan mengendalikan pengisian itu pada malam ini dengan tajuk tadabbur yang saya nak kaitkan dalam aspek mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan. Mungkin kita dah banyak berbicara tentang banyak aspek-aspek mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Banyak ilmu-ilmu yang tersimpan di dalam Al-Quran yang boleh menjadi panduan yang amat bermakna kepada manusia. Walau bagaimanapun pada malam ini saya akan membicarakan aspek banyak rahsia-rahsia ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pemeliharaan kesihatan kita rohani dan jasmani. Saya ingin memulakan perbicaraan saya pada malam ini dalam aspek pemakanan. Kenapa? Kerana aspek pemakanan ini adalah satu aspek yang amat penting dan yang sentiasa mempengaruhi kita. Makan dan minum itu adalah satu aktiviti yang kita terus buat pagi, petang, tengah hari, malam. Jadi sebab itu Al-Quran, kalau kita cuba menyelami kandungan Al-Quran, maka Al-Quran memberikan kepada kita panduan-panduan yang amat berharga dengan tujuan untuk pemeliharaan kesihatan diri kita. Kita sebagai manusia sudah semestinya tidak dapat lari daripada makan, sebagaimana ini diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa yang bermaksud kami tidaklah menjadikan mereka itu, iaitu para rasul dan para nabi itu, sebagai jasad yang tidak makan dan mereka juga tidak kekal abadi. Artinya semua makhluk yang bernama manusia ini yang melata di muka bumi ini perlu kepada makanan. Jadi sebab itu Al-Quran, kalau kita cuba mengkaji Al-Quran, dia merumpunkan banyak rahsia-rahsia besar yang berkaitan dengan makanan. Itu ayat yang pertama. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat yang lain yang ingin saya bawa bersama para pendengar yang dirahmati Allah pada malam ini, di dalam kita boleh lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Surah Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Okey, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang baik-baik yang telah kami anugerahkan, yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya jikalah benar kamu hanya mengabdikan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Al-Baqarah ini, kita tengok ada satu perkara yang penting, ada satu rahsia yang penting, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala dia memerintahkan kita sebagai orang Islam melakukan dua perkara yang penting. Yang pertama, kalau kita tengok dalam ayat yang baru saya bacakan tadi, yang pertama,
Tuhan menyuruh kita makan yang baik-baik. Itu first. Dia mula dengan yang tu dulu. Makan dulu benda-benda yang baik-baik. Okey. Dan yang kedua barulah disusuli dengan dan bersyukurlah kepada Allah. Maksud bersyukur kepada Allah maknanya beribadatlah kepada Allah, tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni ada satu poin yang penting di mana sebelum kita memulakan, merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah, sebelum kita menterjemahkan kesyukuran kita kepada Allah dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ibadat, kita mulakan dulu dengan apa yang lebih yang menjadi first yang ikut ayat ni, iaitu kita kena dulu makan benda-benda yang baik-baik. Kita kena makan dulu. Jadi seolah-olahnya apabila kita nak beribadah kepada Allah, bagaimana permulaannya? Bagaimana startingnya? Kita mesti makan benda-benda yang baik-baik. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya peranan makan dan minum di dalam kehidupan kita, kerana apa yang kita makan, apa yang kita minum, kalori yang terhasil daripada makanan dan minuman itu akan membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita tengok dalam ayat yang baru saya baca ni, Allah suruh kita makan dulu yang baik-baik. Jadi seolah-olahnya makanan yang baik-baik itu akan membantu kita di dalam beribadah kepada Allah. Jadi di sini kita dapat lihatlah bagaimana Al-Quran menekankan kepentingan kita makan makanan yang disebut bukan saja halal tetapi juga halalan thayyiban. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, cuba kita lihat ayat lain lagi saya nak bawa pada malam ini. Jadi kita dah nampaklah makan itu kita bermula dengan makan dulu. Lepas itu dengan makanan yang baik kita mampu menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian kita tengok dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Al-Baqarah, banyak rahsianya, di mana di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi makan itu dimulakan dengan makan dulu, kemudian baru kita dapat merealisasikan syukur kita kepada Allah. Manakala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman lebih bersifat umum, ditujukan kepada sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ard, makanlah daripada apa yang ada di bumi. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah suruh kita makan apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, makanan-makanan yang bukan saja halal tetapi dia adalah thayyiban. Thayyiban ni kalau menurut para ulama dia bukan saja berkhasiat tetapi dia juga enak dimakan. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, dalam ayat yang baru saya baca, menunjuk ini satu mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran menegaskan tentang kepentingan kita makan benda-benda yang ada di bumi. Artinya apa? Artinya benda-benda yang direzekikan oleh Allah di muka bumi. Artinya apa? Secara mudahnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, air galian, banyak benda-benda yang ditumbuhkan di bumi ini mempunyai khasiat yang sangat besar untuk kesihatan manusia. Sebab tu Allah sebut makanlah daripada apa yang ada di muka bumi, iaitu makanan-makanan yang halal dan berkhasiat. Jadi kita lihat di sinilah, maknanya ada panduan-panduan yang berharga yang dinyatakan di dalam Al-Quran demi untuk memelihara kesejahteraan hidup kita sebagai seorang manusia, di mana dengan tenaga yang terhasil daripada makanan itu kita dapat terus beribadah kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah ayat yang penting yang diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud, dan makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan melebihi had yang sepatutnya. Ini ada unsur mukjizat dekat sini. Janganlah melebihi had yang sepatutnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang makan secara berlebih-lebihan. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 31 ni, Tuhan bagi panduan kepada kita. Kita boleh makan
makan makanan-makanan yang berkhasiat, yang sedap. Kita boleh minum, tetapi Tuhan bagi satu panduan yang penting, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi bila kita kembali kepada bab, sebelum saya nak ulas ayat ni, saya nak sebut dululah. Antara doa bila kita sebut tentang penjagaan kesihatan di dalam Al-Quran, Al-Quran memberi panduan yang lengkap tentang penjagaan kesihatan ini. Saya teringat di mana menurut satu hadis yang sahih, di mana dinyatakan bahawa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk meminta kepada Allah 3 perkara yang dianggap teras kepada kehidupan kita. Apa? Nabi pada setiap pagi dia akan memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Menurut hadis yang sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi baginda tidak pernah meninggalkan doa itu, iaitu ya Allah, aku bermohon kepada kamu. Yang pertama sekali Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Yang pertama sekali Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Itu menunjukkan ilmu adalah benda yang paling penting dalam mencari kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Nabi minta ilmu dulu. Kemudian apakah perkara kedua yang paling penting yang Nabi minta dalam setiap pagi? Nabi minta rizqan tayyiba. Nabi minta rezeki yang halal dan baik dan berkhasiat. Jadi rezeki yang halal dan baik berkhasiat ni adalah perkara kedua yang Nabi minta setiap pagi. Dan yang ketiga Nabi minta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam hadis sebagai lanjutan kepada ayat tadi, jadi dalam hadis ini Nabi mengajar kita dalam kehidupan kita ni, bila kita bangkit waktu pagi, ada 3 perkara yang mesti menjadi sasaran kita, fokus kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Yang pertama, kita mesti mencari ilmu yang berfaedah. Kita belajar ilmu itu dapat kita amalkan. Dan yang kedua, yang kedua, Nabi minta rezeki yang baik. Maknanya makanan yang berkhasiat. Kerana dengan makanan yang berkhasiat itu memungkinkan kita memiliki badan yang sihat dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah besarnya kedudukan makan dan minum kalau kita tengok secara ringkaslah pada malam ini di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, sekarang persoalan dia dalam ayat yang saya baca tadi, surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan jangan kamu berlebih-lebihan dalam makanan. Jadi macam mana dia punya had berlebih-lebihan tu? Sebenarnya dalam kita nak memahami Al-Quran dengan lebih lanjut lagi, menurut kaedah prinsip tafsir Al-Quran, kita akan merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang akan mentafsirkan lagi maksud Al-Quran. Jadi di sana ada satu hadis yang Nabi SAW memberi panduan kepada kita. Jadi kadang-kadang kita terfikir, macam mana maksud jangan berlebih-lebihan dalam makanan tu? Makan tu macam mana? Macam mana cara tidak berlebihan? Jadi ada satu hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana Nabi SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasabi ibni adam akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Hadis ini bagi saya dia seolah-olahnya dia mentafsirkan, saya jelaskan di sini kena faham. Hadis ini bagi saya dia mentafsirkan firman Allah yang saya baca tadi, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Jadi bila jangan berlebihan, bagaimanalah agaknya had makan kita yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Kerana semua hadis-hadis Nabi itu dia mentafsirkan kandungan Al-Quran. Jadi Nabi sebut dekat sini yang bermaksud terjemahan hadis yang baru saya bacakan tadi, seseorang anak Adam itu tidaklah memenuhkan wi'aan, suatu bekas kosong, kita kata macam pinggan kosong, meja kosong. Jadi Nabi SAW memberitahu seseorang anak Adam itu tidaklah memenuhkan suatu bekas kosong yang lebih buruk daripada
perutnya sendiri. Jadi perutnya sini digambarkan seperti suatu bekas kosong, di mana Nabi kata seburuk-buruk bekas kosong yang diisi, yang dipenuhkan oleh anak-anak Adam manusia ni tidak lain, perut dia sendiri. Jadi seolah-olahnya memenuhkan perut kosong itu satu benda yang tidak elok. Dalam hadis ni kita faham banyak keburukannya. Banyak masalah boleh berlaku kalau kita tidak cermat, tidak berhati-hati dalam memenuhkan perut kita yang kosong. Jadi di dalam hadis ini Nabi memberi panduan, tafsiran kepada ayat tadi, jangan berlebihan. Nabi memberi panduan yang sangat cantik lah kalau kita boleh ikut, kita boleh amalkan. Memang kadang-kadang payah, tetapi kita kena cuba mengamalkan juga. Nabi sebut apa? Cukuplah untuk anak Adam, untuk kita semua cukuplah. Nabi kata apa? Akalatun. Akalatun artinya beberapa suapan, beberapa suapan yang dapat menegakkan, meluruskan sulbahu, tulang belakangnya. Jadi maksudnya Nabi SAW mengajar kita, ini mukjizat, konsep makan secara moderation, secara sederhana. Jadi bagi Nabi cukuplah beberapa suapan yang masuk dalam perut kita, di mana dengan suapan yang masuk itu dapatlah kita menegakkan tulang kita, kita ada tenaga untuk terus bekerja, berkhidmat, menunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Fa'in kana la mahala. Kemudian dalam hadis ni memberi panduan yang sangat-sangat besar sebenarnya, rahsia perubatan kat sini, yang saya nak kaitkan dengan ilmu perubatan nanti. Di mana Nabi kata, kalaulah seseorang itu tak mampu nak makan sekadar untuk menegakkan tulang sulbinya, maknanya macam kebiasaan orang ramai lah, kebiasaan orang ramai, termasuk saya jugalah. Kita biasa nak makan lebih lah sikit. Kita ada nafsu makan, kita suka makanan yang sedap-sedap. Jadi Nabi bagi panduan kepada kita semua. Dan panduan ini, tuan-tuan dan puan-puan, memang betul-betul menggambarkan mukjizat Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Kenapa? Sebab Nabi kata apa? Nabi kata kalau kamu tak boleh nak tahan, nak makan juga, Nabi bagi panduan yang sangat cantik dari segi perubatan. Nabi kata apa? Maka makanlah, boleh. Sulusun li ta'amihi. Makan, isilah perut tu banyak-banyak mana? 1/3 untuk makanan. Jadi kalau kita bayangkan perut itu kita boleh pecah kepada 3 bahagian. Nabi kata apa? 1/3 diisi dengan makanan. Sulusun li syarabihi. 1/3 diisi dengan air. Dan 1/3 biarlah ada ruang untuk bernafas. Tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kita renung pada malam ini. Jadi Nabi bagi tahu pada kita, kalau kita ni suka juga nak makan, makan sikit-sikit demi kesihatan kita. Makan macam mana? Makan sikit-sikit. Maknanya dalam perut kita tu, kita minat macam mana pun nasi Arab, sate kajang, Nabi mengajar kita, biarlah makanan itu 1/3 saja. Minuman itu 1/3 dan nafas itu 1/3. Artinya jangan makan banyak-banyak, makan sikit saja. Jadi tuan-tuan, kalau kita renunglah apa cakap Nabi ini, saya nak kaitkan dengan, pada malam ini saya nak kaitkan dengan amalan pemakanan diet yang sihat, khususnya bagi orang yang dah ada penyakit, maaf cakap, kencing manis. Para dietitian kencing manis, para pakar nutrisi mengatakan kalau kita nak makan secara sihat, biarlah cara pemakanan kita itu secara sedikit tetapi banyak. Itu tak apa. Jangan banyak sekali sampai sengkak perut, kemudian tak makan. Itu tak baik. Jadi menurut pakar-pakar pemakanan, cara pemakanan yang paling baik sekali kata mereka, dalam penjelasan mereka dari sisi sains, dia kata makan sikit tetapi banyak. Sebagai contoh lah, sebagai contoh kalau bagi orang yang kena sakit diabetes, sebagai contoh, mungkin antara saranan yang diberikan oleh pakar nutrisi, dia kena makan 6 kali sehari. Dia kena makan mungkin sarapan pagi, dia kena makan sekali. Tapi sikit. Jangan lupa, sarapan pagi, dia kena makan sikit. Pukul 7 hingga pukul 8. Kemudian minum pagi, dia kena makan sikit. Pukul 10 pagi. Makan tengah hari pun, dia kena makan sikit-sikit. Minum petang pun dia kena minum sikit-sikit. Makan malam pun dia kena makan sikit-sikit. Minum malam ni pukul 10 hingga 11 pun dia kena minum sikit-sikit. Jadi bagi orang yang ada penyakit kencing manis, menurut pakar perubatan, bukan tak makan. Kalau tak makan, nak hidup macam mana? Dia kena makan, tapi dia pecahkan tempoh makanan dia tu kepada 6 bahagian dan dia kena makan sikit-sikit tetapi mungkin banyak kali. Jadi kalau kita fikir balik apa yang dinasihatkan oleh pakar nutrition pada hari ini, makan sikit-sikit tetapi mungkin banyak kali. Kita perlu makan banyak kali tapi biar sedikit-sedikit. Jadi apa yang ditetapkan oleh
pakar perubatan nutrition pada zaman ni, saya dapati amat kena sekali, amat bertepatan dengan saranan Nabi SAW yang mengatakan tadi. Cuba kita fikir malam ini. Itulah kata, apa yang Nabi cakap itu benar-benar menjadi mukjizat yang ilmunya bersesuaian dengan ilmu perubatan moden. Sebab Nabi pun bagi tahu, kalau kita tak tahan, kita makan. Makan tak apa, tapi makan sikit-sikit. Memang tepat dengan apa yang diperakukan oleh pakar nutrisi. Orang-orang yang ada sakit kronik boleh makan sampai 6 kali, tapi makan sikit-sikit, jangan makan sengkak. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak di sini apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam mentafsirkan ayat-ayat menyuruh kita makan tu, ada unsur-unsur penjagaan kesihatan. Sebab itulah saya percaya apa saja yang dilafazkan oleh Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ia merupakan mukjizat. Dia adalah mukjizat yang kalau kita amalkannya, kita akan mendapat manfaat yang paling banyak. Jadi apa yang Nabi kata, makan sikit-sikit tu tepat sebagaimana yang disarankan oleh pakar nutrisi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kemudian saya nak berbalik, saya nak tambah lagi sikit untuk malam ini, untuk sesi malam ini. Di dalam Al-Quran pun, kalau kita tengok dalam bab makan ni, ada satu perkara yang penting di mana di dalam Al-Quran ni, kalau kita lihat, tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20 hingga 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmit tayrin mimma yashtahun. Okey, tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makan, kita dah faham tadi, menyuruh kita makan, menyuruh kita minum, wala tusrifu, tetapi jangan kita berlebih-lebihan. Bagaimana cara berlebihan yang paling baik tadi? Saya dah sebut tadi, Nabi dah bagi tahu, makan sedikit, minum sedikit, biar ada ruang untuk kita bernafas. Artinya janganlah sampai full, terlalu sengkak. Okey, kemudian kalau kita tengok dalam ayat yang lain pun, ada lagi panduan-panduan dari sudut ilmu perubatan yang amat mengkagumkan dalam Al-Quran. Yang ayat yang saya baca tadi, di mana ayat yang saya baca tadi tu, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat yang dikecapi oleh manusia. Apa Tuhan sebut tadi dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20 hingga 21? Tuhan sebut wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Itu ayat 20. Dan buah-buahan daripada apa yang mereka pilih, yang mereka suka. Buah-buahan dulu Tuhan sebut. Kemudian ayat 21 pula, walahmi tayrin, dan daripada daging burung, daging burung, mimma yashtahun, daripada apa yang mereka ingini. Jadi kalau kita tengok dalam urutan ayat ini, dalam ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyebut buah-buahan dahulu. Okey, cuba kita faham malam ni rahsia Al-Quran. Ayat 20 Tuhan sebut buah-buahan dulu. Okey, ayat 21 barulah Allah sebut daging dulu. Jadi seolah-olahnya ayat ini menurut para ulama perubatan Islam, seolah-olahnya ayat ini memahamkan kepada kita, apabila kita nak makan, bukan saja sederhana atau penting. Kalau kita nak makan malam ke, nak makan tengah hari ke, nak buka puasa, yang paling baik sekali, kita mulakan dulu dengan buah-buahan. Kita mulakan dulu dengan buah. Lepas kita makan buah, barulah kita makan, macam ayat tu cakap, barulah kita makan daging. Jadi ini juga adalah satu rahsia yang kita boleh lihat di dalam ayat Al-Quran, yang memahamkan kepada kita, kalau kita nak sihat, kalau kita nak makan ikut disiplin Al-Quran ni, kalau betul-betul kita nak ikut, bila perut kita kosong, kita break fast kita pecahkan kelaparan kita itu dengan makan buah dahulu. Kemudian baru disusuli dengan daging, nasi, kotiau goreng, sebagaimana yang kita faham dulu. Tapi mungkin dalam kehidupan kita hari ini kita jarang ikut. Sebab saya tengok dalam masyarakat Melayu kita lah, yang saya nampak memang jelas depan mata, kalau kita ada seminar ke apa, yang kita makan dulu tu, bila makan nasi dulu kan, nasi tu kita bubuh ayam, kita bubuh kambing, kita bubuh daging Arab dan sebagainya. Bila dah kenyang tu, dekat ujung-ujung tu, barulah dia datang, dia bawa, barulah kita pergi cari buah-buahan pula. Jadi makna kalau bahasa tak elok ni macam terbalik kod pula. Kita makan dulu yang heavy-heavy, di hujung tu pula baru kita makan buah-buahan. Jadi sebenarnya amalan itu, kalau kita tengok kepada ayat yang baru saya bacakan ini, seolah-olah tidak berapa kena. Kalaulah, maksudnya tidak berapa kena dari segi kalaulah kita nak menjaga
kesihatan, Al-Quran sebenarnya adalah mukjizat. Dia bagi panduan kepada kita. Mulakan makan dengan buah-buahan dulu, dengan apple dulu ke, dengan pisang dulu. Ada satu ayat yang lain yang hampir sama juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di dalam surah At-Tur ayat 22. Mempunyai maksud yang sama juga. Semuanya ada dia punya rahsia-rahsia, panduan-panduan diet dan pemakanan dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami, maksud ayat itu ialah dan kami anugerahkan kepada mereka, apa yang Allah sebut dulu? Kami anugerahkan kepada mereka dengan buah-buahan. Jadi Allah sebut dulu buah-buahan. Kenapa? Daripada satu segi Allah nak tarik perhatian kita kepada nikmat buah-buahan itu, kelebihan buah-buahan itu, betapa nutrisiousnya buah-buahan itu. Jadi Tuhan sebut dulu, kami anugerahkan kepada mereka buah-buahan, walahmin, dan kemudian barulah Tuhan sebut daging. Jadi ayat ini juga memahamkan kepada kita seolah-olahnya apabila kita nak makan, kita mulakan dulu dengan buah-buahan, kemudian baru disusuli dengan daging. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dua ayat yang baru saya bacakan tadi, dari sudut mukjizatnya kita nampak memang benar. Al-Quran ini bukan saja dia suruh kita makan, bukan saja suruh kita minum secara sedar, tetapi dia bagi panduan. Kita makan dulu buah-buahan dan disusuli dengan daging dan makanan-makanan yang heavy. Dan kenyataan ini, hakikat ini memang bertepatan dengan pakar-pakar pemakanan kalau kita tengok. Jadi di situlah tuan-tuan dan puan kita nampak pada malam inilah, walaupun sedikit skop yang saya ambil, tapi nampak dalam aspek makan, dalam aspek minum, dalam aspek kesederhanaan makan yang Quran sebut, yang Nabi sebut, dalam aspek pemilihan makan, kita mulakan makan dulu dengan buah-buahan, kemudian baru disusuli dengan daging dan makanan yang heavy. Memang apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, kalau kita renungi, kalau kita tadabbur dengan minda yang terbuka, kita nampak memang semua yang termaktub dalam Al-Quran itu ada rahsianya untuk memberi kesihatan kepada kita. Tapi cuma yang menjadi masalah besarnya, kerana kita sebagai manusia amat lemah, kita selalu dikuasai oleh nafsu makan yang berlebih-lebihan, yang akhirnya menyebabkan kita amat sukar untuk nak cuba maintain cara pemakanan yang betul, yang sahih, yang sihat, sebagaimana yang disarankan oleh Al-Quran dan ditafsirkan pula oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin itulah untuk tadabbur pada malam ini yang saya cuba kaitkan dalam aspek pemakanan, minum, diet dan bagaimana healthy eating. Mungkin akan saya cuba tambah lagi pada siri yang akan datang. Tapi itulah beberapa aspek yang dapat kita lihat yang membuktikan adanya unsur-unsur mukjizat di dalam Al-Quran. Mukjizat dari sudut apa? Dari sudut penjagaan kesihatan, dari sudut pemeliharaan kesihatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan penyampaian yang saya sampaikan pada malam ini sedikit sebanyak dapat menambahkan lagi pengetahuan kita yang berkaitan dengan aspek mukjizat, yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam mentafsirkan ayat-ayat berikut. Saya rasa mungkin setakat ini dulu yang termampu untuk saya mengisi ruang tadabbur pada malam ini. Saya memohon ampun dan maaf atas apa kesilapan. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai golongan yang makan dan minum dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, sehingga makan dan minum kita itu akan menjadi suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.